أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إلى خضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين وقربنا وشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن خاف إلى خاف من لدن آدم إلى يوم القيامة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى روح حاضرنا ولكل كافة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan wa anzala lahul Qur'an waja'alahu mau'izatan wa shifaa'a wa hudan wa rahmatan lizawil iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin
wal akhirina hatimil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma iftah li bi futuhil arifin. Allahumma yasir wa la ta'asir fa inna taysira kull 'asir 'alaika yasir. Allahumma tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillahi wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang dimuliakan dikasih Imam Masjid Jami' Seri Gading. Betul ya? Yang dihormati yang dikasih pengurusi dan seluruh ahli jabatan kuasanya, yang dihormati yang dikasih para imam, para bilal, bapak haji, bapak ibu, ada ibu ingat masak buat bubur ke apa, ibu-ibu hajah, ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tamanya syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita ni Allah pilih rupanya. Allah pilih macam mana sahabat? Barang siapa yang duduk dalam majlis ilmu umpama ia mendirikan salat sunat 1000 rakaat. Dah dapat 1000 belum hari ni? Dah dapat duduk dalam majlis ilmu. Itu janji baginda Rasulullah. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, hari ini agak sedikit saya teruja bagaimana kemungkinan nak perlu kita perbaiki dari segi kita beradab. Adab macam mana? Nampak gayanya kita ini sedikit biadab. Ya, minta maaf sahabat. Pertamanya kita biadab dengan kalamullah. Apa kalamullah? Kalamullah apa sahabat? Al-Quran wa ja'allahu mau'izatan wa syifa. Tapi kita biadab juga dengan Al-Quran. Kita biarkan Al-Quran dalam keadaan terdera. Baginda Rasulullah sabdakan, letakkanlah Al-Quran itu melepasi akan pusatmu. Tapi kita main taruh saja di bawah sana. Jadi saya agak teruja lagi ni, kenapa Al-Quran itu diletak begitu, sedangkan kita berdiri di depannya. Jadi kita ini biadab dengan Al-Quran. Minta maaf sahabat. Jadi kalau boleh lepas ini jangan biarkan Al-Quran. Kalau dulu, ingat tak dulu, saya kecil-kecil dulu, Al-Quran diletakkan tinggi dia. Kalau nak diambil, kita nak ambil bagaimana sahabat? Mana mula diletak? Diambil letak di umbun-umbun kita ni. Lepas umbun-umbun turun kepada, kita cium dia. Lepas kita cium, kita letak di dada, kita peluk. Lepas tu kita bergerak menuju kepada guru. Sekarang tak. Jadi kita tak faham Al-Quran itu apa. Satu-satunya di dalam dunia ini, dia bukan makhluk. Satu-satunya yang bukan makhluk. Seluruh alam ini makhluk Allah, kecuali satu aja. Apa dia? Al-Quran. Al-Quran apa? Kalamullah. Kalaulah kalamullah, kita nak letak kat mana sahabat? Terlalu tinggi nilainya sehingga disebut kita paling suci. Tapi kita letakkan di bawah. Kenapa? Kerananya kita tak faham yang disebut wa ja'alahu, diturunkan ia wa ja'alahu mau'izatan wa syifa, sebagai petunjuk kita dan juga syifa. Tapi kita tak. Kenapa? Kita kurang faham dengan Al-Quran. Jadi sahabat, kalau boleh diusahakan ya, jangan sekali-kali diletakkan Al-Quran itu di bawah pusat. Itu protokol dia. Itu undang-undang dia. Nah, undang-undang semua orang langgar. Jadi kita buat undang-undang nah. Tidak ada mahkamah menunggu pesalah. Cerita apa ni? Cerita apa Pak? Tak ada mahkamah. Dia apa nak? Mahkamah ke hakim? Tak tahu, tak ingat. Cerita P. Ramlee lah sahabat. Ya.
Jadi kita nak kena faham. Kita angkat Al-Quran sebagai kalamullah. Jadi saya minta maaf banyak sebab terpaksa saya tegurlah ya. Kerananya saya ingat lagi bagaimana guru ya menengking seorang anak murid kerana meletakkan Al-Quran itu di salah tempat. Jadi kita rupanya, saya ingat sampai sekarang, rupanya kalau nak Al-Quran itu mesti melepasi pusat kita. Kerananya kenapa pusat? Kerana dari pusatlah mulanya kita akan gemetar di sisi Allah ketika mana sakaratul maut. Kita rasa kat kaki kebas-kebas ya sahabat. Tapi apabila roh sampai di pusat, berpeluh kita dan merasai sakit. Itu yang Rasulullah ceritakan. Jadi biarlah Al-Quran itu mengiringi kita. Itu sebab sahabat, hari ini sebenarnya saya nak mengisahkan beberapa perkara yang kita ni agak tersegel silap. Kita melakukan amal yang tidak dengan ilmu. Itu sebab kalau kita nak beramal tanpa ilmu, itu yang jadi silap selalu. Apa dia hari ini saya nak bincangkan pada sahabat mungkin berlaku di masjid ini. Supaya jangan berlaku, jadi kita cari ilmu itu. Kerananya apa? Ilmu itu sangat mustahak, kerana baginda Rasulullah sabdakan, ilmu itu syariatku. Nah, kita bincangkan lepas. Ilmu syariat itu adalah ilmu adalah syariatku. Maksudnya kita tuntutlah ilmu berapa banyak. Tapi apabila kita nak beramal, kata Allah, was-sama'i wa tariqah. Jadi kita wajib bertariqah. Kerananya tariqah itu pasti ada gurunya. Bagaimana dia memberi kaifiyah, cara kaedah melakukan ibadah. Jadi kalau kita tidak ada gurunya, kita main ikut saja, ini yang berlaku. Ya, hari ini saya nak membincangkan dengan sahabat mengenai rawatib. Hari ini kita lara melakukan rawatib. Kenapa? Tidak tahu prosedur ataupun SOP, how to do, kata orang kampung 200 gambut. Macam mana kita nak buat yang dinamakan rawatib? Apa maksud rawatib? Oh Pak, rawatib pengiring kembar, tak boleh dipisah. Apakah solat rawatib? Apakah solat rawatib? Ada dua je. Apa dia sahabat? Qabliyah, ba'diyah. Apa maksud qabliyah? Sebelum apa? Solat fardu itulah. Sebelum solat fardu itu ada solatnya. Ba'diyah, selepas solat fardu itu. Tapi kekadangnya kita tersilap langkah. Sekarang ini memang mana-mana saya akan bincangkan benda ni. Ini arahan dari pejabat. Ya, arahan dari pejabat, tapi arahan Allah dan Rasul kita tak pernah tengok. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Ikutlah apa yang Rasulullah ajar sebagai petunjuk. Wa dinil haq, agama kamu yang benar itu. Liyudhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Kalau kita tak berpandukan agama Rasulullah yang benar, kita boleh jadi musyrik, tergelincir kita. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, ada berapa solat rawatib? Kita ada yang baru 2 tahun solat tak? Ada? Tak kan? Baru 4 tahun solat? Tak ada juga. Kalau orang kerja 4 tahun pengalaman, dia tahu tak? Jadi pomen 4 tahun, sekrut yang saya 8, dia kenal tak? Tak kenal, buang kerja. 4 tahun dah kerja, tapi tak faham lagi. Ada yang dah 20 tahun solat atau 20 tahun jadi pomen, sepana yang saya 10 tak kenal. Pomen apa tu? Kalau kita bingung, engkau ni dah 20 tahun kerja, sepana 10 pun kau tak kenal. Pomen apa engkau ni? Begitu juga kita dengan solat sahabat. Ada dah 30 tahun solat, rawatib tak kenal lagi. Sami'allahu liman hamidah, tak faham lagi apa kehendak. Tak faham lagi. Nak jadi apa kita ni?
Padahal satu hari itu bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali. Minimum berapa kali? 5 kali loh, babe. Sami Allahu liman hamidah berapa kali sebut? Yentah kaping 17 kali loh sebut. Kok tak paham lagi ni kenapa? Dah 40 tahun loh. Kau orang paham babar pisan kuwi arep dadi apa? Lain nek ketek. Kunu kiradatan khasi'in kata. Kamu nak jadi bro yang hina ke apa? Masya Allah, nauzubillah sahabat. Itu sebab apabila disebut rawatib solat, dah kecacalan sekarang solat rawatib tak diletakkan tempat yang benar. Subhanallah sahabat. Itu sebab ilmu sangat mustahak. Rawatib ada berapa rakaat sahabat? Ni bab solat ni. Bukan 10 tahun dah solat. Bila 20 tahun ni. Sebabnya kita tak selusuri solat yang sebenar. Awwalu ma yuhasabu ibadi min yaumil qiyamah as-solat. Diceritakan sahabat ini sedih, ya Allah. Bagaimana Rasulullah ceritakan bab solat ini ketika mana aku berada di depan mizan menyaksikan umatku ditimbang amalan solatnya. Ya Allah, merinding rasanya. Berapa ramai orang yang solat tak ikut sunnah aku. Rasulullah tanya besok dia yaumul mizan, sahabat ingat. Besok dia yaumul mizan, Rasulullah tanya kita, kenapa aku suruh solat macam aku, kau tak nak ikut? Kau ni nak jadi umat aku ke tak? Kau icin dia pula kai piye lah, contoh. Kerananya kita masih belum kenal Allah sebenar. Nak katakan 20% belum tahu lagi. Ya sahabat, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Rasulullah dah bagi tahu dah. Kau kenali diri kamu sendiri, kau baru kenal Allah nanti. Bila kita solat, berapa ramai orang yang solat lupa Rasulullah, betul? Berapa ramai orang yang solat nak berselawat kepada baginda Rasulullah sebelum solat? Berapa ramai? Tak kisahlah dia tu ustaz ke, ketat ke, melekat ke, apa ke. Ketika mana dia nak solat menghadap Allah, lupa Rasulullah. Ingat kita ni hebat. Ingat sahabat, dah diturunkan 5 perkara pada sahabat. Ni pokok dia sahabat. 5 perkara yang sebelum kita lakukan ibadah dinamakan kunci ibadah. Kenapa kita kena baca ini, baca ini? Sebabnya itu namanya protokol ataupun SOP. Solat jarak-jarak ikut manusia ni. Siapa punya perintah? Siapa yang memerintah? Suruh solat jarak-jarak ni siapa yang merintah? Siapa yang suruh sahabat? Siapa? Namanya badannya siapa? WHO. Siapalah tu? Kita pun tak tahu siapa orangnya. Rupanya Yahudi. Allah sahabat, kita ini lebih akar daripada siapa tadi, daripada Rasulullah. Fa'in yatasasufu iqamis salat, rapat dan luruskan saf ketika salat. Kita akar juga kan. Oleh kerananya disebut oleh Allah, atiullah atiur rasul wa ulil amri minkum. Tapi wa ulil amri Allah tak sebut suruh taat, tak. Selagi dia ikut syarat, muqasid syariat, kita ikut. Itu je. Tapi kita ni kurang yakin dengan Allah, sehingga disebut berapa solat rawatib pun kita pun bingung lagi. Sahabat, tolong ingat betul-betul, kerana rawatiblah yang menguji kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ketika mana diuji oleh Allah? Ketika seseorang itu sendirian menghadap Allah. Apakah solat sendirian? Tidak ada solat rawatib berjamaah. Satu-satunya solat yang memang kau sendiri buat, yang lain boleh buat. Nak solat jamaah itu solatlah. Tapi rawatib menguji selepas kita berjamaah. Nak tengok kita ni sama ke tak solat fardu dengan solat yang dinamakan ba'diyah fardu itu. Kalau dia lebih teruk, maksudnya kita ni sedikit bangang. Apanya sebab? Rasulullah kata rawatib ini menampal solat fardu yang bocor, tapi rupanya kita menampal bocor juga.
Kenapa bocor? Berapa ramai solat rawatibnya tidak memenuhi kriteria yang disebut oleh Allah. Subhanallah, Allah sebut dalam Al-Quran, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Itu luas maksudnya. Allah tak sebut solat fardu, tapi Allah sebut solat ada waktunya. Solat rawatib ni, ingat sahabat, 22 rakaat. Yang muakkadnya 12 rakaat. Mengikut Imam As-Suyuti dalam kitab Ihya'us Salah, ya, halaman 483 apa seingat saya, mengatakan bahawa solat rawatib tidak boleh diselangi apa-apa solat dan tidak boleh diselangi apa-apa perbuatan dan perkataan melainkan zikrullah. Lepas zikir kita sebab perkara lain, maka gugurlah solat rawatib itu. Tengok, kenapa tidak dinamakan ba'diyah lagi dah? Apa maksud ba'diyah? Selepas solat fardu. Tetapi Allah perintahkan lepas solat fardu itu adalah zikir, maka zikirnya sekadar 4 rakaat solat lamanya, tidak boleh lebih. Lebih maka gugurlah solat rawatib itu, kerana solat rawatib adalah solat selepas solat. Faham ya ni? Kena faham sungguh-sungguh. Tapi malangnya kita bila diarahkan, kalaulah kajian arahkan lepas solat Jumaat tu solatnya hajat, yang kita tak selesaikan Jumaatnya dulu tu kenapa? Memang perintah tu dah betul, cuma kita melakukan tak ada ilmunya, minta maaf banyak. Kita fahamilah ba'diyah Jumaat itu apa. Kenapa ba'diyah Jumaat jadi ba'diyah hajat? Maka gugurlah, kerananya hajat dengan solat ba'diyah siapa lebih besar? Allah tak tanya tau besok ke akhirat. Dia tengok ba'diyah kita. Kalau hajat kita ni ikhlas kerana Allah, minta sesuatu, apa sekarang wabak melanda, kekeliruan kita ini apabila ilmu ini kita tak terapkan. Sebabnya apa sahabat? Fahami apa maksud rawatib, atau senang ceritanya ba'diyah itulah. Ba'diyah tu selepas apa? Jumaat. Selepas Jumaat lah. Yang kita solat lain tu pasal ba'diyah dah hilang lah. Dah jangan ba'diyah. Pasal ba'diyah ni disebut solat fardu tu. Habis kau diselang ni lain, ba'diyah macam mana ni? Ba'diyah hajat. Ni saya tegas bagi tahu, minta. Sebab saya tanya Pak Guru, kenapa orang lepas solat Jumaat tu solat hajat? Wong orang ngaji. Wong orang ngaji yang ngunukui. Lu imam menol, podo ae sami mawono. Imame podo ae. Ini bukan nak marah, nasihat. Jangan jadikan lara kita kerana kekurangan ilmu ini. Bukan kita ni pandai, tidak, tapi itu peraturannya. Kalau tak disebut dia tak kisahlah solat itu. Sebab nak kena fahami rawatib, di mana tempatnya. Kalau nak kita solat hajat bersama, kalau saya di pondok dulu di pesantren, selesai solat fardu terus solat dia baru zikir. Sebelum solat qabliyahnya solat qabliyah, kerana ada kehebatan solat-solat ba'diyah ini. Solat senang solat rawatib. Barang siapa yang solat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur, disebut 4 rakaat selepas zuhur lebih. 4 rakaat selepas 2 rakaat selepas Jumaat, 2 rakaat bukannya selepas solat lain. Tak ada. Yang kita belasah je. Kenapa? Oh ni cik ramai kok. Yuk ramai-ramai yuk. Tapi kita meletakkan tempat yang salah. Memang ramai tapi tak ada kualiti. Malaikat pun termenung, kok bodoh kemplu kabeh iki piye? Kan ngono rugi kan kita. Malaikat pun tengok, ki paham pura ki ba'diyah Pak Imam. Ngapura kula kathah. Sebabnya kena betulkan keadaan ini. Ya. Kalau nak apa, saya dirujuk dengan mufti itu dulu sahabat saya, dia pun senyum je. Sekarang ni nak mengamal ibadah kan ada ilmunya.
Kita arahkan saja. Nak buat macam mana, tinggallah masjid itu nak buat macam mana. Lepas solat Jumaat, buatlah solat hajat. Bukannya lepas solat hajat mesti solat Jumaat mesti solat hajat. Tak. Cuma arahan selepas Jumaat ada solat hajat. Macam mana? Ya, lepas dia ayolah solat hajat. Kerana solat hajat ni kena ikhlas, bukannya nak dipaksa-paksa. Nanti tak datang dia. Itu sebab suami mawon aja. Itu sebab sahabat sekarang ni, kita ni jadi manusia kadang-kala tak faham kondisi. Diajak solat hajat saing-saing untuk menghindarkan wabak, yang lain pergi macam dia tak kena wabak. Itulah nak cakap macam mana, kata goblok tak juga. Yang pintar-pintar loh. Lekan kita minta dengan Allah, yang balik tu kenapa? Alah benlah sengkeneng wabak aku ora. Ingat, kita berhajat kalau berjamaah ni sahabat, kita tak tahu di kalangan kita ni doanya mustajabah. Tapi oleh kerananya kita hanya mementingkan diri sendiri, jadi itu jadinya. Ingat sahabat ya, direnung apakah solat rawatib ini, jangan disalah letak. Kalau nak cari kitab kerukunan solat ada. Bagaimana dicerita solat ba'diyah, qobliyah ini atau solat rawatib. Maka gugurlah, walaupun hanya Pak Imam lepas solat maghrib terus sampai ni susun-susun, ini untuk ustaz ceramah, orang rawatibnya gugur secara otomatik. Sebab tidak boleh diselangi apa-apa perkataan, perbuatan, akan gugur dia. Itu sebab kalau kita nak ada kuliah lepas sebelum ba'diyah, tak payah sebut, boleh menggugurkan ba'diyah kita. Dirikan solat dulu, atau sebelum solat announcement. Orang belum ramai lah ustaz, baru sikit lagi. Nah, announcement tak datang. Semuanya kerja Allah yang memanggil. Ingat, kita akhir zaman ni kadang-kala meletakkan kedudukan itu tak sesuai. Minta maaf sahabat, hari ni nak kenduri lagi. Saya time datang memang nak kenduri, tapi tak dapat samalah sebab kendur saya carry. Kan? Hari ni saya kendur carry lagi. Ya, jadi minta maaf sahabat. Dua perkara yang saya ingin kongsi bersama. Bukannya saya ini nak mengajar, tidak. Kita kongsi bersama apa yang baginda Rasulullah inginkan daripada kita sebagai umat. Pertamanya, jangan beradab dengan Al-Quran, jangan biadab dengan Al-Quran. Letakkanlah di tempat yang mulia. Ya, selepas ini jangan ada duduk kat depan. Tak, Rasulullah kata jangan letakkan di bawah pusat tinggi. Kan kita ni tinggi dah cantik, tapi kita yang lain masih lagi ke bawah. Kenapa? Sebab kita tak faham. Jadi jangan macam itu. Nak baca, ambil, kerana itu jihad. Nak ambil Al-Quran, kita dulu masa saya di pondok, Al-Quran ni tinggi tu. Ada yang manjat, ambil. Lepas ambil, taruh kaum bumbun cium peluk. Kenapa? Kerana turun daripada waja'allahu mau'izatan wa syifa. Itu yang disebut. Kita sekarang tak dicangking Allah. Itu sebab kita pun tak faham Al-Quran. Jadi sahabat, yang keduanya adalah kaedah melaksanakan solat sunat rawatib. Perlu dipahami apa itu rawatib. Tidak boleh diselangi apa-apa perkataan, perbuatan. Ya, kenapa? Perkataan selain daripada zikrullah yang Allah perintahkan. Fa idza qudiyatis shalah fazkurullaha katsiran. Itu boleh. Ya, dalam surah An-Nisa tu rujuk ayat 103. Ya. Solatlah kamu berdiri, duduk, terlentang, mengiring, ya, baring, dan selesai apabila dan berzikirlah. Apabila kamu tenang, dirikan solat. Setelah zikir itu maksudnya disebut tenang. Kerana hati yang tenang, orang itu berzikir. Dan selesai saja tenang, dirikan solat, kata Allah. Kerana solat itu ditetapkan waktunya. Kan begitu. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, moga-moga menjadi renungan. Ya, masa yang singkat ni saya berikan satu tips, iaitu bagaimana kita nak solat. Pastikan kita memahami pandangan dalam solat. Ini saya dah sebut ke belum? Ini kali ke berapa kuliah saya? Kali ke-20.
Oh. Okey, insya-Allah lepas ni tak ada lagi. Ha? Dah 2 tahun kata Pak Imam. Tahun 2021 ni tahun 2020, dah 2 tahun saya datang sini. Ya. Kalau tak suka boleh tinggalkan. Jangan panggil lagi sebabnya geragas ustaz tu. Ngomongnya seorang guna. Ya, wongnya koyo ngono tapi ngomongannya rendah. Kalau saya ceritakan bab Rasulullah menuntut ilmu, bagaimana Rasulullah adab menuntut ilmu, jangan sampai ilmu melaknat kita sahabat. Kerananya 5 perkara yang Rasulullah sebut. Pertama, tuntutlah ilmu seberapa banyak. Keduanya, beradab dan percaya sungguh dengan guru. Ketiganya, bersungguh-sungguh nak melaksanakan. Keempatnya adalah ikhlas untuk melakukan ibadah yang diturunkan. Dan yang kelimanya, istiqamah. 5 ini. Dan baginda Rasulullah sebut juga, kalau kamu nak melakukan ibadah, 4 perkara yang kamu perlu tahu. Pertamanya adalah syariatnya. Keduanya, kamu wajib bertorek. Ketiganya, kamu fahami hakikatul ibadah. Yang keempatnya, barulah kamu mengenali Allah, ma'rifatullah. Kalau tak ada. Dah di garis pandu, just follow only. No need to create another items. Kata orang kini mungkin ini badar yo, ngomongnya ya api-api lah. Ngomong wong hijau, wong putih keneng. Okey sahabat yang dirahmati Allah, saya rasa itu saja untuk hari ini. Jangan terlajak macam lepas kesian. Tahlilan sampai malam. Okey sahabat. Jadi masa singkatnya, satu soalan je saya boleh bagi ruang ataupun tak payah. Okey Pak, silakan. Ada jenazah? Tadi dah disebutnya kita. Apa maksud ba'diyah itu aja? Selepas fardu itu kita solat jenazah. Maksudnya kita belum faham ba'diyah itu aja. Jadi mudah aja jawapan dia. Mana lebih utama? Solat jenazah itu fardunya kifayah. Yang ini fardunya kisusah. Tadi kifayah, ini kisusah loh beb. Agaknya gitulah. Ini fardunya adalah lebih tinggi kefarduannya. Kerana solat jenazah seorang pun dah settle. Tapi yang ini seorang untuk mengiringi fardu itu sendiri. Jadi kalau ada jenazah, ya, jenazah ni pun kita kena faham. Nantilah insya-Allah saya ceritakan bab jenazah. Sebab kita ni salah juga kadang-kalanya nak menentukan. Kerana apa? Tidak pernah diisytiharkan sebelum solat zahir. Nanti dulu lah cerita solat jenazah kan, nanti susah pula dan nak habis waktu. Okey sahabat, nanti cerita bab jenazah. Kita ni ada silap lagi. Ya. Kesilapannya ikut, kita tak ikut hadis Rasulullah. Faham Ustaz. Ada yang bertanya, mungkin macam juga saya. Di pengalaman kita ni ke Mekah. Itulah. Ya. Tak ada ilmu. Okey sahabat, ada di Mekah dia solatkan, disebut baginda Rasulullah, ya, satu tempat yang tidak boleh disamakan. Sedangkan di Masjidil Haram tiada tahiyatul masjid. Padahal di situ tempatnya. Kenapa tak boleh tahiyatul masjid? Memang tak boleh. Datang terus tak tawaf. Dan kedudukan di Masjidil Haram sangat berbeza. Jangan disamakan. Ini belajar dulu. Waktu ikut Mekah, padahal Rasulullah sadarkan lagi di Masjid Nabawi pun tak macam Masjidil Haram. Itu nak kenapa? Ada juga mana lebih penting, ba'diyah ke jenazah? Jawapannya adalah ba'diyah itu sendiri yang ditunaikan dulu. Barulah solat jenazah. Sebab solat jenazah itu boleh diundur, waktu haram pun boleh solat. Tapi ba'diyah tak ada, tak boleh. Sebab lambatnya dia dah cair, dah tak boleh dah, gugur. Jenazah tak, selagi belum disolatkan, selalunya solat jenazah. Nanti kita bincang solat jenazah sahabat ikut Rasulullah. Ya, insya-Allah. Saya rasa itu saja untuk hari ini. Mohon ampun dan maaf. Tapi kalau ada jenazah, selesaikan perkara fardu itu sendiri dengan iringan-iringannya, barulah solat yang lain. Wallahu a'lam. Ya. Nanti ada kata gini ni tak? Kita ikut nas. Hadis Rasulullah sebut macam mana. Jadi kita faham kat situ. Oh, rupanya macam gini. Ada silap teknikal sahaja, ya. Jadi boleh tak solat? Boleh, tak ada masalah. Sebab solat ba'diyah itu sunat. Kalau Pak Yai
Kalah kekadari sunat tok. Tapi rupanya tak tahu sunat itulah yang menyelamatkan kita. Nah, gitulah. Ya, sahabat yang dirahmati Allah, moga ia memberi manfaat dan mohon ampun dan maaf salah silap saya kerananya saya orang yang dhaif. Sama dengan sahabat kita bertazkirah, kita bermuzakarah hari ini. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita, Allah ampuni dosa kita, kaum keluarga kita. Ayo akhirnya kita beristighfar. Ya, istighfar, moga Allah ampuni. Rasulullah SAW bersabda, wahai Ali, bacalah istighfar ini umpama kamu melakukan ibadah 1000 tahun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdin zalimin la yamliku li nafsihi ضررا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون للنبي الكريم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin al-aqibatul muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhirna bil iman wa amitna bil iman wa khsurna bil iman wa adkhilna jannata ma'aliman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhuma kama ربنا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء اللهم أعوذ بك من البراس والجنون والززام ومن سيء الأسقام ربنا اغصب عنا عذاب إنا مؤمنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا الله وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة الأبرار يا عز خبر يا رب العالمين اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعنا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا نبعنا شك ولا مطرود ولا محروما وهب لنا مسيئنا لمسنين ومقاصرنا لأعمالنا كل بوجهك الكريم يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقول هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.